Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, hari ini kita berada di air terjun Hulu Kenas. Jadi bersama dengan program ini kita adakan bersama-sama lagi dengan tadabbur surah Al-An'am. Peluang yang ada ni kita gunakan sedikit masa untuk kita terus tadabbur Al-Quran daripada surah Al-An'am, surah ke-6 juzuk ke-7 dalam program video Tazkirah Ridwan bagi kelas pengajian takmim Masjid dan Surau Negeri Perak Darul Ridwan musim COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Ayatnya ialah 101 hingga 103 surah Al-An'am. Ya. Hari ini dah pun 27 Februari bersamaan 25 Rejab. Tajuk dia ialah Allah lah pemilik alam. Kita baca sama-sama ayat ini daripada ayat yang ke-11 sampai 103 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk kita dapat tadabbur sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu ولا تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض. Dialah pencipta langit dan bumi dengan indahnya. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun. Bagaimana Allah itu mempunyai anak sedangkan dia tidak beristeri. Wa khalaqa kulla syai'in. Wa khalaqa kulla syai'. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia pula mengetahui segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka sembahlah olehmu akan Dia dan Dia mengurus segala sesuatu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Tak dapat dia, yakni Allah itu dikesan oleh penglihatan mata. Sebaliknya dia dapat mengesan penglihatan mata. Dan dia bersifat lemah lembut lagi pula amat mengetahui. Alhamdulillah. Kita sudah membaca ayat 101, 102 dan 103 dalam surah Al-An'am. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk kita dapat tadabbur sama-sama pada tengah hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat dengar suara desiran air terjun di Hulu Kenas ni. Hari ini cuaca pun agak baik, walaupun di tempat lain setengah-setengah tu dah mula banjir. Terengganu dah mula banjir. Kampung saya dah mula banjir sekarang ni. Jadi alhamdulillah di Hulu Kenas ni masih lagi cuacanya ada matahari, walaupun sekali-kali hujan. Mudah-mudahan hujan yang maafkan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allah lah yang mencipta segala-galanya. Malah kita terus
berbakti, beramal, patuh dan tunduk semata-mata pada Allah, kan dialah pemberi rezeki, menentukan segala-galanya untuk kita, yang menyebabkan kita dapat menikmati macam-macam perkara yang tak terhitung nikmat Allah kepada kita. Jadi lantaran itu malah kita terus bersabar dan bersyukur dengan segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah menyatakan yang seolah-olah maksudnya macam ni. Sebenarnya yang layak menjadi Tuhan itu ialah yang mempunyai langit dan bumi. Mana ada lagi yang layak nak jadi Tuhan? Dia pun makhluk, dia pun lemah, dia pun sakit. Jadi inilah yang disebut tadi. Tak ada yang layak untuk menjadi Tuhan, mereka yang memiliki, yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi. Yang diciptakannya sedemikian indahnya. Dijadikannya tanpa pakai contoh. Tak ada contoh badi' unsam, badi', tak ada contoh kehebatan Allah yang Maha Pencipta. Tak ada model terlebih dahulu untuk iakan contoh. Itulah Allah Tuhan kita yang menjadi sembahan kita. Kepatuhan kita hanya semata-mata kepadanya sahaja. Adakah Tuhan yang sedemikian sifatnya memerlukan anak seperti yang mereka dakwakan? Ada pokok kafir Quraisy kata Tuhan ada anak. Orang yang ada kitab pun kata Tuhan ada anak. Mana boleh kita fikir otak yang waras tak akan mengatakan Allah ada anak. Mereka otak yang gila je sahabat-sahabat. Otak yang dibelenggu oleh hawa nafsu, dibelenggu oleh syaitan saja mengatakan Allah itu ada anak. Dan tidak ada isteri. Betapa Tuhan akan punya anak sedangkan dia tidak ada isteri. Tak ada isteri sebut tadi. Ayakunu lahu walad walam takun lahu sahibah. Tak ada anak, isteri tak ada. Ini semua menyatakan maha suci Allah daripada mempunyai anak dan mempunyai isteri. Kita baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terang dan jelas. Kemudian mungkinkah Tuhan itu memerlukan isteri? Walha, Tuhan tidak berhajat kepada sesuatu dan tidak bergantung kepada yang lain. Tak berhajat. Yang berhajat kita. Manusia ini berhajat kepada angin, berhajat pada udara, berhajat pada makan minum. Semua kita berhajat. Tuhan Ghani, Maha Kaya Tuhan. Walhal Tuhan tidak berhajat kepada sesuatu dan tidak bergantung pada yang lain. Bahkan Tuhan menjadikan segala sesuatu. Dialah yang mencipta segala-galanya, termasuk anak dan isteri kita. Semuanya adalah makhluk Allah. Jika Tuhan perlukan anak dan isteri, nescaya serupalah seperti makhluk. Maka ini telah berlawanan dengan sifat-sifat Tuhan. Berlawanan sifat Tuhan. Dan Allah mengetahui segala sesuatu dan tak ada sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tauhid kita kena mantap. Yakinlah Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allah hanya esa. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ayat 102. Itulah ya. Itulah Allah Tuhan kamu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah olehmu akan Dia dan Dia mengurus segala sesuatu. Itulah segala-galanya ada pada Allah. Kita perlu Allah. Allah tak perlu kepada kita. Sahabat-sahabat, Tuhan yang sifatnya tadi telah dijelaskan sebagai pencipta langit dan bumi. Dengan indahnya iaitu Allah mencipta segala-galanya dengan sempurna. Dialah Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Tuhan yang sebenar-benarnya. Janganlah kamu hendak mencari Tuhan yang lain daripada Allah. Kerana tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, dipuja, dipatuhi, diikuti. Kepada Allah sajalah
kita menyembah, kita bersujud, jangan kepada yang lain, baik dengan apa cara sekalipun. Yakinlah dalam hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mengurus segala sesuatu. Rezekinya, dialah yang turunkan rezeki, dialah jadikan hujan ni, tempat duduk ni, air terjun ni, air mengalir terus, semuanya dicipta oleh Allah. Tentang rezeki, pemeliharaan dan segala kesejahteraan makhluk di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita terus yakin, terus akum, terus patuh kepadanya, bukan kepada yang lain. Jangan jadi macam orang musyrik Mekah, musyrik yang sembah berhala, walaupun dapat nikmat daripada Allah, tapi mereka terus sembah berhala. Jangan jadi macam Yahudi, ada kitab Taurat, ada Nabi, tapi mereka terus menjadi orang yang dikutuk, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ini syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dengan Kristian, walaupun mereka ada kitab Injil, ada Nabi, tapi mereka terus menjadi orang-orang yang sesat. Teruslah istiqamah dengan Islam, bersama-sama dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. La tudrikuhul absar, tak dapat dia dikesan oleh penglihatan. Wa huwa yudrikul absar, baliknya dia dapat mengesan penglihatan mata. Wa huwal latiful khabir, dan dia bersifat lemah lembut, lagi pula amat mengetahui. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Sadaqallahul azim. Tak dapat dia, yakni Allah itu dikesan oleh penglihatan mata kita. Sebaliknya dia dapat mengesan penglihatan. Ini. Kebanyakan ahli tafsir memaknakan kalimah al-idrak. Tu. La tudrikuhu tu, al-idrak, dengan mengesan suatu benda hingga sampai meliputi keseluruhan keadaan dan hakikat benda itu. Dan kalimah al-absar mereka maknakan pula bahawa Allah Azza wa Jalla dapat melihat. Allah Azza wa Jalla dapat dilihat tapi tidak sampai meliputi keseluruhannya. Ini. Dan kalimah al-absar tu, al-absar mereka mengatakan pula bahawa Allah Azza wa Jalla dapat dilihat tapi tidak sampai meliputi keseluruhannya. Ini dimisalkan seperti hati. Ia boleh mengenal Allah, itu setakat sifatnya sahaja, bukan mengenal keseluruhannya. Kata Sa'id bin Musayyab dalam mentafsirkan ayat ini, Allah itu tidak dapat dikesan sehingga keseluruhannya. Mana Allah tu tak dapat dikesan sehingga keseluruhannya oleh penglihatan mata. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lemahlah penglihatan mata makhluk daripada mengesan Allah secara meliputi keseluruhannya. Ada beberapa golongan atau puak ahli bid'ah ni, puak ahli bid'ah yang telah memahami ayat ini hanya berpegang dengan zahirnya sahaja, seperti puak Khawarij, puak Mu'tazilah dan sebahagian puak Murji'ah. Mereka berpendapat bahawa Allah Ta'ala tidak dapat dilihat oleh seseorang pun daripada makhluknya. Dia kata Allah Ta'ala tak dapat dilihat oleh seorang pun daripada makhluknya, dan peluang melihatnya itu adalah mustahil pada akal, kerana sungguhnya Allah telah menjelaskan berdasarkan ayat ini bahawasanya penglihatan mata tak dapat mengesannya. Sebab mengesan dengan penglihatan mata adalah diibaratkan juga sebagai melihat dengan mata kasar. Maka dengan alasan ini tetaplah Allah itu tak dapat dilihat. Ada pun golongan Murji'ah, ada pun golongan mazhab Ahli Sunnah berpendapat bahawa orang mukmin dapat melihat Tuhan mereka pada hari kiamat nanti di dalam syurga, dan melihatnya bukanlah mustahil pada akal. Golongan ini telah membuktikan kebenaran mazhab mereka berdasarkan dengan kitab Al-Quran, hadis dan ijma' sahabat, hadis dan ijma' sahabat serta orang-orang yang selepas mereka dari ulama salaf
telah pun menetapkan kemungkinan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mana di akhirat nanti semua orang Islam yang masuk syurga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah telah menyatakan pada ayat 22 dan 23 surah Al-Qiyamah yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Sadaqallahul azim. Beberapa muka pada hari itu, mana di akhirat nanti, bercahaya-cahaya kepada Tuhan mereka melihat. Inilah dalil yang menyatakan bahawa orang-orang mukmin akan melihat Allah SWT di akhirat nanti yang dalam syurga. Dan Allah berfirman dari surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sadaqallahul azim. Tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu tersekat dari melihat Tuhan mereka. Inilah dalil yang menyatakan bahawa orang-orang kafir tidak pula dapat melihat Allah di akhirat. Walhamdulillah. Dia nak jadi orang yang beriman, masuk syurga, dapat nikmat yang paling agung, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sabar-sabar. Inilah yang disebut tadi, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Tidak, sungguhnya mereka orang kafir pada hari itu tersekat dari melihat Tuhan mereka. Apa dunia mereka benci Tuhan, tak suka Tuhan. Mereka kufurkan, mereka syirikkan. Jadi mereka tak nak, maka sana mereka tak akan dapat rezeki yang sangat hebat ini. Itu dalil yang menunjukkan bahawa orang kafir tak dapat melihat Allah di sana nanti. Dalam hubungan ini, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang-orang tersebut telah tersekat dari melihat Allah kerana adanya kedurhakaan, kekufuran, kesyirikan mereka. Dan setelah yang dapat melihat Allah itu adalah orang-orang mukmin oleh kerana adanya keimanan mereka. Itulah kelebihan yang ada pada setiap orang Islam kerana imannya. Kata Imam Malik, kalaulah orang-orang mukmin itu tidak dapat melihat Tuhan mereka pada kiamat, nescaya orang-orang kafir itu tidaklah sampai dicela oleh Allah yang mereka diberi sekatan hijab, tak dapat melihat Allah. Ni surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadat. Lilladzina uhsinu. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan mendapat pahala yang baik dan diberi pula tambahannya. Ditafsir oleh para ulama akan arti tambahan di sini ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itulah kelebihan. Dan banyak lagi dalil yang lain lah. Di atas. Jangan disebut di atas lah. Banyak dalil lagi. Berdasarkan Al-Quran, maka riwayat ini pula ada daripada hadis Nabi. Antaranya ialah daripada Anjarir bin Abdullah Al-Bajalli. Al-Bajalli qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanazara ila al-qamari lailatal badri wa qala innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamara tumaduna fi ru'yatihi atau kama qala. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, katanya kami berada di sisi Rasulullah SAW baginda melihat kepada bulan pada malam bulan purnama. Seraya berkata, kamu bakal melihat Tuhan kamu dengan jelas seperti kamu melihat bulan ini. Kamu tertumpu melihatnya. Dan hadis riwayat Bukhari yang panjang, tapi di sini dibawakan sebahagian kecil saja yang kira-kira artinya demikian, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya ada orang bertanya, ya Rasulullah, adakah kami nanti akan melihat Tuhan pada hari kiamat? Jawab Nabi, adakah kamu masih asyak? Adakah kamu masih syak melihat bulan pada malam 14? Adakah kamu masih syak lagi? Nabi jawab begitu.
Orang tanya, boleh ke melihat Allah? Nabi kata, apakah kamu masih syak lagi melihat bulan? Bulan pada malam yang tidak, bulan apa? Bulan pada malam 14 yang tidak dililingi awan. Penanya kata, tidak ya Rasulullah. Nabi berkata pula, adakah kamu masih syak melihat matahari yang tidak ditutupi awan? Penanya kata, tidak ya Rasulullah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya begitulah nanti kamu akan melihat Tuhan. Kesimpulannya, ayat 103 ini dapat disimpulkan sedemikian, iaitu tetaplah Allah itu dapat dilihat. Yang melihatnya ialah orang-orang mukmin, orang yang beriman yang masuk syurga, dan masanya ialah di akhirat. Sedang pokok kafir pula pada masa itu tersekat daripada melihat Allah. Ini berdasarkan nas-nas di atas tadi. Adapun yang tidak dapat ialah mengesan akan Allah hingga sampai meliputi keseluruhan keadaan dan hakikat Allah itu. Dari sini dapat dibezakan erti melihat dengan erti mengesan, atau al-absar dan al-idrak. Keduanya tidaklah sama. Melihat terbatas dengan menggunakan penglihatan mata, sedang mengesan lebih luas lagi maknanya. Wa huwa yudrikul absar. Subhanallahul azim. Sebaliknya dia, yang Allah dapat mengesan penglihatan mata. Maksudnya Allah dapat melihat segala apa yang dapat dilihat dan segala yang dapat dikesan. Tapi penglihatannya tidaklah dengan menggunakan sebarang perantaraan seperti kita, seperti mata kita atau alat-alat pembesar, alat-alat pengesan lainnya. Allah Maha sempurna. Sekalipun manusia sekarang telah maju dalam bidang ilmu pengetahuan, contoh para sarjana ilmu at-tasyrih telah pun mengetahui akan susunan anggota mata dengan bahagian-bahagiannya serta kerja tiap-tiap bahagian itu dalam tugasnya melihat. Sebagaimana juga mereka telah mengetahui akan sunnatullah, peraturan Allah tentang cahaya dan tugas-tugasnya bersinar yang boleh memberikan gambaran sesuatu di ruangan mata seseorang. Tetapi para sarjana itu masih belum sampai mencapai pengetahuannya kepada apakah hakikat penglihatan itu sebenarnya dan apakah hakikat cahaya itu yang sebenarnya. Hakikatnya tetap tak tahu. Ini bagi mereka masih gelap lagi hakikat sebenarnya. Belum tersingkapkan lagi. Sedang Allah penglihatannya dan pengetahuannya meliputi segala kaedah dan hakikat segala sesuatu. Malah tidak ada sesuatu pun yang tercicir dari penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Dan dia bersifat lemah lembut lagi mengetahui. Yakni mengikut kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allah itu berlemah lembut kepada sekalian hamba yang dikasihinya dan mengetahui pula akan hal mereka. Kata Az-Zuhri, erti al-latif ialah belah kasihan. Setengah pendapat mengatakan bahawa Allah itu menyampaikan kepada seseorang akan sesuatu dengan lemah lembut. Dan satu kaum atau pendapat yang lain mengatakan bahawa Allah itulah yang melupakan akan dosa hamba-hambanya agar mereka kelak tidak jadi malu. Itu latif. Berbagai tafsiran oleh para ahli tafsir. Al-Maraghi mentafsirkan Allah itu amatlah lembut akan zatnya sehingga segala penglihatan tak dapat mengesan akan hakikatnya. Lagi mengetahui halus sesuatu dan sesening-seningnya. Ini kata Al-Maraghi. Mentafsirkan Allah itu amatlah lembut. Maknanya Allah itu maklum ilah akan zatnya sehingga segala penglihatan tak dapat mengesan akan hakikatnya. Jadi mata kita tak dapat mengesan hakikat dia. Lagi nak tahu halus sesuatu dan sesening-seningnya. Allah lah yang maha agung, maha besar, maha sempurna. Kita lemah. Jadi segala kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur, menjadi hamba-Nya yang terus menjadi orang-orang yang abrar, terus berbakti selagi hayat di kandung badan. Mentaati, mematuhi, melazimi
Al-Quran, melazimi syariatnya setiap masa dalam setiap keadaan di mana saja kita berada. Peganglah Al-Quran, peganglah sunnah Nabi-Nya, peganglah syariatnya. InsyaAllah hidup kita akan jadi berkat, hidup kita akan diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang itulah yang kita dapat baca ayat ini daripada 100 ayat yang kedua itu 101, 102 dan 103 ni. Mudah-mudahan kita terus menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang sentiasa sedar Allah lah yang pemilik alam ini, kita pun sebagai daripada alam. Maka jangan ada lagi kita cari Tuhan lain, ada lagi peraturan lain, ada lagi undang-undang lain, ada lagi sistem lain yang kita nak patuh, nak ikut, nak sayang. Hanya Allah lah segala-galanya. InsyaAllah kita mohon doa kepada Allah agar diberi kita istiqamah terus menerus untuk terus menjadi orang-orang yang abrar, yang berbakti di atas muka bumi ini. Semoga kita semua diberi oleh Allah barakah, hidayah, panduan dan rahmat. Diampun dosa-dosa kita, diterima ibadat-ibadat kita, dan diberi kita rezeki yang halal dan tayyibah, jauh daripada segala masalah, musibah, penyakit, dan mudah-mudahan kita terus menjadi orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.